Hello, kita sambung pada 3.2. 3.2 Sistem peredaran darah. Oke, mari kita tengok. Untuk bagian yang pertama, kita perlu faham dulu macam mana sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Manusia dan semua haiwan vertebrata seperti mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan, organisme kompleks. Kita semua ini mempunyai sistem pengangkutan yang khusus, yaitu sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah bagi semua hewan vertebrata, darah sentiasa mengalir di dalam salur darah yang berterusan ke seluruh bahagian badan dalam satu kitaran lengkap melalui jantung. Namun, terdapat perbezaan yang ketara antara sistem peredaran darah bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan juga ikan. Oke. Kalau ikan kita perhatikan, dia seolah-olah satu pusingan lengkap saja. Insang, badan, jantung. Tapi kalau amfibia, dia ada jantung di tengah-tengah. Begitu juga dengan reptilia dan juga mamalia dan burung. Kita ada dia bukan kalau ini dipanggil ganda satu. Oke. Ganda satu sebab satu kali pusing sahaja, tapi ini dua kali ganda sebab dia punya dia punya jantung itu dia punya aliran darah dipam melalui jantung sebanyak 2 kali. Tapi kalau kita tengok beza ini salur dia ini tidak perlu tulis, dia terus serentak. Oke. Kalau ini jelaslah reptilia dan mamalia dan burung dia sama saja. Oh tidak juga, ada beza pula. Ini dia bercantum dia punya ruang, ini tidak bercantum. Tetapi manusia punya ini lebih kurang begini, dia punya ruang tidak bercantum. Nanti kita nanti kamu coba tengok dalam buku teks bentuk jantung tuh, bentuk jantung. Cikgu nampak ada berlain-lain pula. Amfibia, tengok cikgu punya laser. Dan juga untuk jantung reptilia berbeza kan? Ada beza dia. Oke. Kita sambung untuk sistem peredaran manusia sebab ini yang penting. Yang tadi itu salingan saja. Sistem peredaran darah manusia melibatkan peredaran darah yang dipam oleh satu organ yang dikenali sebagai jantung ke seluruh bahagian badan dan salur darah yang khusus yaitu arteri, kapilari dan vena. Ini gambar jantung. Kalau vena warna biru, arteri warna merah. Kenapa biru, kenapa merah? Ada dia punya jawaban juga nih. Oh, sorry, iklan. Oke, kita sambung. Ini pula adalah struktur keratan membujur jantung manusia. Tadi cikgu bagi tahu yang warna biru tuh dan warna merah ada dia punya pesan kan. Jadi sekarang ini kita sudah boleh nampak. Kalau merah itu adalah merah arteri, biru arteri dengan vena. Cek lagi, vena. Dia punya nih satu sejak dia punya paling jelas nih, membawa darah. Oke, nanti kita tengoklah, nanti tolong hafal dia punya bentuk. Oke. Kita pahami dahulu struktur ringkas jantung manusia dan peredaran darah melalui jantung. Arterium mempunyai dinding berotot yang nipis. Fungsi dia, darah terdioksigen dari seluruh badan kecuali peparu memasuki atrium kanan melalui vena superior dan vena inferior.
Apabila atrium kanan mengecut, darah terdioksigen dipaksa mengalir masuk ke dalam ruang di bawah, yaitu ventrikel kanan. Dia turun. Ventrikel kanan mempunyai dinding otot yang tebal. Apabila ventrikel kanan mengecut, darah terdioksigen dipaksa mengalir keluar ke dalam arteri pulmonari untuk dibawa ke jantung. Darah terdioksigen dari seluruh badan masuk atrium, masuk ventrikel, keluar melalui arteri pulmonari ke peparu. Oke. Sekarang ini kita tengok pula macam mana kalau di bahagian bahagian sebelah jantung kita. Injap sabit. Ada 2 injap sabit. Injap sabit pada arteri pulmonari dan aorta memastikan darah mengalir dalam satu hala dan tidak berbata balik ke ventrikel. Atrium kiri mempunyai dinding berotot yang nipis dan berfungsi. Darah beroksigen dari peparu memasuki atrium kiri melalui vena pulmonari. Apabila atrium kiri mengecut, darah beroksigen dipaksa keluar ke dalam ruang bawah, yaitu ventrikel kiri. Injap bikuspid hanya membenarkan pengaliran dalam satu hala dari atrium kiri ke ventrikel kanan. Oke, kalau kamu perasan ada perkataan pulmonari. Pulmonari. Kalau arteri pulmonari dia ke jantung, ke peparu, Dia ke peparu, manakala vena pulmonari pula dari peparu. Seolah-olah kita mesti ingat pulmonari ini dia merujuk kepada tempat ataupun dari mana darah itu datang, yaitu dari peparu. Ventrikel kiri mempunyai dinding berotot yang paling tebal. Apabila ventrikel kiri mengecut, darah beroksigen dipaksa mengalir keluar ke dalam aorta untuk dibawa ke seluruh bahagian badan kecuali peparu. Spetum ialah dinding otot yang memisahkan jantung sebelah kiri dan dengan jantung sebelah kanan. Fungsi dia adalah menghalang darah beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen. Struktur dan fungsi salur darah utama. Ada 2. Yang pertama arteri dan satu lagi vena, dari jantung dan ke jantung. Oke, mari kita tengok. Dari sini pun kita boleh nampak nih ya, terutamanya dari saiz lumen, kewujudan injap, dan juga jenis dinding dia macam mana. Dinding tebal berotot dan elastik. Ini pula dinding nipis. Oke, otot tinggal pula. Kita lupa belum mau kasih tahu. Ada 3 struktur utama: arteri, vena, dan juga kapilari. Lepasnya cikgu akan bacakan struktur dan fungsi arteri, kapilari, dan vena. Struktur arteri mempunyai dinding yang tebal, berotot, dan banyak tisu elastik adalah untuk menahan tekanan darah yang tinggi. Tiada injap, saiz lumen yang kecil. Kapilari pula, dia dinding kapilari darah pula adalah yang paling nipis, hanya setebal 1 sel tanpa otot atau tisu elastik. Tiada juga injap dan saiz lumen yang paling kecil. Vena pula mempunyai dinding yang nipis, sedikit berotot dan elastik untuk memudahkan pengaliran darah pada tekanan darah yang rendah, serta mempunyai injap dan juga saiz lumen yang besar. Fungsi arteri adalah membawa darah beroksigen keluar dari jantung ke seluruh badan kecuali peparu. Arteri pulmonari mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke paru-paru. Kapilari darah pula membenarkan pertukaran gas, makanan, dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan secara resapan melalui dinding nipis kapilari. Vena pula mengangkut
darah terdioksigen balik semula ke jantung dari seluruh badan kecuali peparu. Vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Tolong ingat dua nama nih, arteri pulmonari dan juga vena pulmonari. Peredaran darah dari jenis salur darah itu, dalam arteri darah pula, pengaliran darah yang cepat pada tekanan darah yang tinggi. Dengan ini kita boleh kesan nadi itu, denyutan nadi dikesan. Kapilari darah pula, pengaliran darah yang perlahan pada tekanan darah yang menurun. Tiada denyutan nadi. Kalau vena pula, pengaliran darah yang perlahan pada tekanan darah yang perlahan dan juga tidak mempunyai denyutan nadi. Okay. Sebelum ini, cikgu sudah bagi tahu tentang sistem peredaran ganda 1 dan ganda 2. Untuk pengetahuan semua, kita punya sistem peredaran darah adalah ganda 2. Manusia dan mamalia yang lain mempunyai sistem peredaran darah ganda 2 yang terdiri daripada sistem peredaran pulmonari dan juga sistem peredaran sistemik. Kalau sistem pulmonari, pergerakan dia hanya dari peparu, jantung, peparu. Manakala peredaran sistemik, seluruh bahagian badan kecuali peparu balik ke jantung. Inilah beza ganda 2 ini. Okey. Dan tolong ingat, sekali lagi cikgu ingatkan, tolong fahami tentang fungsi arteri pulmonari dan juga vena pulmonari. Okey. Hari ini kita juga belajar sedikit tentang denyutan jantung. Okey. Diastol. Bunyi dup dihasilkan oleh penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari semasa pengenduran vertikal berlaku. Keadaan ini dikenal sebagai diastol, yaitu bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil sebagai bacaan diastolik. Bunyi loop pula dihasilkan oleh penutupan injap trikuspid dan bikuspid antara atrium dengan ventrikel semasa pengusiran ventrikel berlaku. Keadaan ini dikenali sebagai sistol. Bacaan tekanan darah ini adalah mengalir keluar dari jantung dan dipanggil sebagai bacaan sistolik. Diastolik dalam, kalau yang tekanan masuk, yang ini tekanan keluar. Pengukuran tekanan darah. Ini selalu kalau kita pergi klinik mesti kita jumpakan. Tekanan darah lazimnya diukur dengan menggunakan alat sphygmomanometer. Bacaan tekanan sistolik bagi seorang pemuda lazimnya 120 Hg. Cikgu pun tidak macam mana sebut, cikgu sebut sebagai itu saja, 120 mmHg, dan juga bacaan tekanan diastoliknya adalah 75 Hg. Maka bacaan darah ini biasanya ditulis sebagai 120/75. Banyak sphygmomanometer ini, bacaan sangat banyak, tapi fungsi utama adalah pengambilan bacaan tekanan diastolik dan sistolik daripada bacaan sphygmomanometer adalah berdasarkan pendengaran bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa diastol dan sistol berlaku. Oleh sebab itu, penggunaan sphygmomanometer untuk mengambil bacaan diastolik dan sistolik ini lazimnya dilakukan oleh doktor yang berpengalaman. Itu kalau manual, tapi sekarang ini boleh juga kita ambil yang digital, kita pun boleh paham. Kalau kita tengok pada bahagian ini, dia punya sistolik adalah 100, diastolik dia pula, sistolik dia adalah 100 dan diastolik dia adalah 63. Artinya dia bukan bacaan darah tinggi lah. Kita juga perlu paham tentang kadar denyutan nadi. Denyutan nadi dihasilkan oleh pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Yang pertama adalah selain kesan aktiviti fizikal, kesan aktiviti fizikal terhadap kadar denyutan nadi, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi.
Maksud aktiviti fisikal itu apabila kita bermain, mesti nadi kita akan meningkat, mengepam pam dia punya jantung. Jantina. Purata kadar jantung bagi lelaki dewasa adalah 70 hingga 72 denyutan per menit. Purata kadar denyutan nadi bagi perempuan dewasa adalah daripada 70 hingga 82 denyutan per menit. Perbezaan kadar denyutan nadi antara lelaki dan perempuan ini adalah disebabkan oleh perbezaan saiz jantung. Jantung perempuan yang lazimnya lebih kecil saiznya mengepam kurang darah bagi setiap denyutan dan perlu berdenyut pada kadar yang lebih tinggi daripada jantung lelaki. Umur juga dia punya faktor. Kalau kita tengok makin tua makin kuat, makin rendah dia punya kadar purata denyutan nadi. Dan terakhir, kesehatan badan. Kadar denyutan nadi seorang individu yang kurang sehat lazimnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada kadar denyutan nadi yang normal. Kadar denyutan nadi yang terlalu tinggi atau rendah adalah berbahaya dan boleh membawa maut. Oleh itu, kita mesti paham tentang kepentingan menjaga kesehatan jantung. Kesehatan jantung perlu diberi perhatian menggunakan fungsinya sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Coba share dalam komen apa cara Anda menjaga kesehatan jantung Anda. Maka tamatlah bab yang kedua dan kita akan masuk sistem darah manusia selepas ini. Terima kasih.